Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran secara live streaming di Facebook page Adila Rahim dan juga bersama saya. Sepatutnya setiap 2 hari, tapi memandangkan 2 hari lepas Dila ada kelas, Dila ada 2 hari lepas pun family Dila datang. Lepas tu tak sempat Dila nak fokus kepada live. So kita Dila hari ni baru berkesempatan nak continue untuk siri yang ke-80. Hari ni siri yang alamak lupa nak tulis tadi. Siri ke-86 kan? Okey, siri yang ke-86. Alhamdulillah. Hai, siapa yang ada bersiaran bersama dengan saya? Sepatutnya 8.30. So lajak sikit pukul 9 sebab lapar tadi. Pergi cari makan dulu baru nak buat live. Okey. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Saya dah share kan dekat saya punya Facebook page. Sekejap saya tengok sekejap. Hai, welcome back to my channel. Welcome to Sis Melina. Okay, hari ni Dila bagi topik. Dila nak share dengan you guys semua berkenaan dengan jualan seperti biasa. Okay, topik dia hari ni, salesperson nak jual tetapi tak pandai closing. Itu topik yang kita nak bincangkan hari ni. Apa khabar Cik Puan Liana? Hai. Okay, suara Dila jelas kan? Right. Apa khabar semua orang? Saya tadi saya cari ni. Saya nampak banana milk. Manis gila. Yang Nerofa tu sedap. Tak tahulah bagus ke tak kan dia orang buat air macam gini. Okay, so jom kita nak bincangkan topik yang saya dah sediakan pada anda semua. Sebelum tu hai Tuan Faizal. Okay, sebelum tu saya doakan anda semua dipermudahkan perjalanan bisnes anda, perjalanan jualan anda, aktiviti-aktiviti jualan anda, dan juga kita semua dimurahkan rezeki insya-Allah. Dan sepanjang FB live saya, kita mohon para malaikat mendoakan kita supaya diberi kefahaman. Okey, walaupun hanya 30 minit sahaja. Saya sihat alhamdulillah. Okey. So bagaimana anda punya sales jualan? Hari ni kita dah 16 hari bulan. 16 hari bulan, dah masuk di tengah bulan dah. Okey. So lagi mencabarlah kalau nak closing di tengah bulan. Alright. So tanpa saya lengahkan masa, terima kasih saya ucapkan bagi yang menonton live pagi ni. Okey, yang bersama-sama saya pagi ni, terima kasih banyak-banyak. Dan jom kita nak bincangkan bagaimana salesperson nak dapatkan jualan tetapi kita tak pandai nak closing. Tak pandai nak close deal. Okay, macam mana, best tak topik yang saya sediakan ni? Okay, dalam jualan sebenarnya saya nak bagi tahu anda semua yang menonton live, sama ada menonton live ataupun menonton di mana-mana channel lah selain di Facebook page, di Telegram, di Facebook group, di channel YouTube kan. Saya nak bagi tahu anda semua sebenarnya memang susah kita nak closing pelanggan, kan? Okey, saya nak tanya anda semua,
kalau kita susah nak closing pelanggan, kita nak salahkan kita sebagai seorang salesperson, ataupun kita nak salahkan produk kita, ataupun kita nak salahkan servis kita. Kalau kita tak boleh nak closing pelanggan, kita nak salah produk kita ke kita nak salahkan kita sebagai seorang salesperson? Okay, ke salesperson itu sendiri tak ada skill macam mana kita nak closing pelanggan kita? Kalau anda, apa pendapat anda? Okay, sekiranya anda ada soalan sepanjang perbincangan kita, sepanjang sharing saya secara live, anda juga boleh tinggalkan komen di ruangan komen kat bawah. Sekiranya ada soalan, ada mungkin anda di luar sana nak share dengan saya juga kan, pengalaman-pengalaman anda membuat jualan. Boleh share di ruangan komen. Okay, kita sama-sama belajar insya-Allah. Okay, topik live saya sebelum ni, siri yang ke-85, yang mana saya share dengan anda semua apa cabaran sebagai salesperson untuk mendapatkan jualan yang pertama. Okay, untuk mendapatkan jualan yang pertama, apa cabaran dia? So bagi anda yang tak menonton lagi siri yang ke-85, nanti dah habis live ni anda boleh tonton yang siri-siri yang lepas. Anda boleh tengoklah mana topik-topik yang anda tak cover lagi, anda nak belajar. So boleh belajar dekat Facebook saya ataupun YouTube channel. Okey, sebenarnya semalam pun saya dah bagi tahu, sebenarnya semua salesperson okey, melalui proses yang sama. Okey, proses yang sama tu maksud dia salesperson melalui proses yang sama, yang mana susah nak close deal. Okey, nak close deal untuk prospek yang baru. Sebab apa? Sebab itulah saya kongsikan semalam, kongsikan dulu secara point-point yang mana kita kena tahu apa itu ataupun apa proses yang ada dalam sales cycle. Okey, apa proses yang ada dalam sales cycle, sama ada anda menjual produk ataupun menjual mana-mana servis. Okey, apa benda yang selalu kita lalu semasa kita membuat jualan. So anda kena jelas part tu dulu. Okey. Okey. Semalam saya ada share juga bagaimana kita nak menjadikan kita sebagai seorang salesperson yang hebat dalam circle anda, dalam anda punya team, dalam anda punya orang kata apa, business anda. Cuba anda tanya kepada yang lebih senior daripada anda, okey, ataupun leader anda, kan, leader anda sendiri. Bagaimana ataupun apakah proses yang mereka lalu sama dengan apa yang proses yang kita tengah lalu sekarang. Maksudnya kita susah nak mendapatkan prospek ataupun kita susah nak close deal prospek yang baru kenal dengan kita ataupun kenal dengan prospek, kenal dengan produk ataupun servis kita. Adakah leader ataupun adakah orang yang lebih senior daripada kita yang dah pun mendapatkan jualan, adakah mereka ni lalu proses yang sama dengan apa yang kita lalu? Kalau anda tanya, saya yakin anda akan dapat jawapan yang sama. Mereka lalu proses ataupun mereka lalu sales cycle yang sama seperti mana kita lalu sekarang. Okey? Common dalam sales cycle, bila kita nak buat jualan tetapi kita susah nak close deal, kita susah ataupun kita tak pandai nak close, itu adalah perkara yang common yang dilalui oleh setiap salesperson. That's why saya kata
Kalau anda tak percaya apa yang saya kongsikan, anda boleh rujuk kepada anda punya orang yang lebih senior dan juga orang yang ataupun leader dalam grup anda. Okey, yang buat sama-sama niche, sama-sama produk ataupun servis yang anda tengah buat sekarang. Okey. Jadi ada orang tanya pada saya, ada salesperson yang bila mana dia menjual, dia senang nak close. Dia senang nak close deal. Ada juga yang susah nak close. Okey, bagi saya setuju dengan persoalan tu. Cumanya ada pro and con. Apa dia pro and con dia? Kalau kita nak, macam mana kita nak tengok macam mana orang lain closing mudah, mesti ada sebab dia. Okey, mesti ada sebab dia. Kalaulah kita susah sangat nak closing, mesti ada sebab dia. Jadi untuk menjadikan kita hebat dalam membuat jualan, apa yang kita perlu study? Kita perlu study kedua-duanya. Sebab ada pro and con. Produk yang senang nak closing mesti ada sebab dia. So kalau anda nak lebih padu dalam membuat jualan, anda kena tahu kenapa produk sekian-sekian senang nak closing. Mesti ada jawapannya. Dan bila mana produk kita susah nak menjual, mesti ada sebab dia kenapa susah sangat nak menjual, nak close deal. Okey. Sebab tu saya kata tadi, anda perlu ada sales cycle. Sebab apa-apa setiap persoalan yang ada dalam bidang jualan, ianya akan balik kepada sales cycle setiap bisnes ataupun setiap produk dan juga servis. Kita kena faham sales cycle, barulah kita tak panik dalam membuat jualan. Alright? Okey. Saya ada kongsikan di dalam e-book Tiada Rahsia Buat 10K. Okey, bagi mana-mana yang berminat untuk dapatkan e-book Tiada Rahsia, macam mana kita nak buat 10K, anda boleh tinggalkan komen, nanti boleh saya kongsikan dengan anda. Okey, dalam e-book tu saya dah bagi tahu dekat Y3 triangle macam mana kita nak buat aktiviti dalam masa 1 bulan. Yang mana dipecahkan ke dalam 3 fasa. Fasa yang pertama, aktiviti yang kita buat pada hari yang pertama hingga hari yang ke-10. Hari yang pertama sehingga hari yang ke-10 sangat bagus, ataupun hari yang kita senang nak dapatkan jualan, ataupun hari yang lebih mudah ataupun hari yang bagus lah untuk kita close deal prospek-prospek kita. Hari yang ke-11 sehingga hari yang ke-20, ni macam hari ni hari yang ke-16. So hari yang agak slow bila mana kita nak close deal prospek. Okey, pada hari yang ke-21 sehingga hari yang ke-30, kita kena on track balik. Kita kena fokus balik kepada kita punya KPI kita sebagai salesperson. Alright, so dalam e-book tu saya dah jelaskan dengan lebih detail macam mana pengiraan dia, macam mana kita nak susun kita punya aktiviti jualan kita. Alright. Hai Cik Puan Fazila, hai Fatin Amira, welcome to Sales Millennial. Alright, so hari ni Dila share dengan anda salesperson, kita nak buat jualan tetapi kita tak pandai nak closing. Itu yang topik yang kita nak bincangkan pagi ni. Jadi kenapa dan ataupun apa tujuan saya pecahkan kepada aktiviti tu kepada 3 fasa. Sebab saya tak nak kita salesperson terlalu panik dengan kita punya aktiviti kita. Okey. Bila mana kita ada 3 fasa ni, okey, kita dah boleh susun apa aktiviti yang kita nak buat.
So tak adalah panik nak tengok orang buat jualan, tunjuk parcel banyak-banyak, kita pun gelabah kan. Kita tak cukup lagi kita punya KPI. Gelabah ataupun panik untuk kita achieve KPI tak apa. Ini gelabah ataupun panik dan kita tak tahu nak buat apa, itu problem dia. Sebab benda yang selalu saya share dengan you guys semua, dalam online ianya sebab kita main dengan media sosial, buat jualan di Facebook, lepas tu kita pula hari-hari online, kita tengok orang macam-macam update dekat IG, dekat Facebook kan, kita macam-macam kita tengok orang update. Jadi benda tu sikit sebanyak mengganggu kita punya aktiviti jualan kita. Cuba anda tengok saya sendiri, sebab saya pun salesperson sama macam anda, sama macam you guys semua. Saya tak boleh nak all out untuk terlalu fokus kepada media sosial, sebab ianya mengganggu aktiviti bisnes saya. Okay, sangat mengganggu aktiviti bisnes saya. Okay, jadi saya sediakan platform just fokus kepada perkongsian saya berkenaan dengan jualan. Okay, setiap 2 hari barulah saya on FB Live untuk berkongsi dengan anda. So saya bukan tak ada masa, memang tak ada masa pun. Macam mana Okay, saya menggunakan platform IG, YouTube sekadar untuk update saja. Saya tak sempat nak scroll untuk orang kata komen sana, tengok sini. Saya hanya pilih siapa yang saya nak tengok sahaja. Sebab saya nak setiap aktiviti saya setiap hari tidak diganggu dengan update-update orang ataupun bising-bising orang di media sosial. Okay, dan bukan maklumat di media sosial itu diperlukan kepada saya sebagai seorang salesperson. Okay, that's why saya kata anda semua kena tahu bagaimana nak pecahkan triangle activity yang saya dah bagi. Bagaimana kita nak susun aktiviti sebagai seorang salesperson tu sangat bagus supaya kita tak panik. Ada yang panik bila mana ramai yang share share orang lain boleh closing dengan banyak-banyak parcel kan. Kita pun di Y3 ada banyak-banyak parcel, tapi saya tak berminat nak menunjuk macam tu, sebab nanti orang panik dan orang tak fokus. Kebanyakan yang tanya saya, okey, baru-baru ni saya ada dapat soalan, bagaimana ni yang menyatakan dalam online buat jualan mudah. Bagaimana mereka membuat jualan mudah dengan boleh dapat parcel yang banyak-banyak. Okey, kenapa kami buat jualan sekian-sekian produk tak boleh nak dapatkan parcel yang sebanyak-banyak tu? You guys kena tahu. Kalau saya nak tunjuk parcel lah, saya tunjuk parcel kalau korang nak tahu macam ni. Okey, Allahu Akbar, kebetulan. Okey, ada dia. Ni dekat Y3 pun banyak parcel kalau korang nak tengok. Ni sekadar inilah, sebab ramai yang tanya saya kenapa tak boleh dapatkan parcel yang banyak-banyak. Ya Allah, besar pula kameranya. Okey, macam ni kan, korang nak parcel yang macam ni. Okay, ni tak posting lagi. Okey, so boleh nak dapatkan parcel yang banyak-banyak, tetapi anda kena tengok balik anda punya sales cycle. Sebab sales cycle setiap produk tak sama. Mungkin konsep jualan dia sama, cumanya tak sama orang kata apa dari segi business model.
Macam saya tunjuk tadi, banyak korang nak tengok parcel lah saya tunjuk. Sebab apa? Saya boleh tunjuk pada anda banyak parcel, tetapi anda tengok bisnes model dia tak sama. Macam baru ni ada contohlah, baru ni saya dapat soalan daripada tim-tim daripada Mary Kay. Okey, Mary Kay, saya mereka tanya susah sangat nak buat jualan, macam mana yang diwawarkan dalam Facebook ataupun dalam IG. Okey, jadi saya kata kena tengok balik proses jualan. That's why tadi, point tadi saya ada share, anda kena tengok sekiranya anda tak boleh nak dapatkan, tak boleh nak closing pelanggan, anda kena tengok balik senior anda. Senior anda buat jualan bagaimana. Okey, selalunya produk-produk kecantikan, antaranya orang kata Mary Kay. Okey, bagi yang tanya soalan tu, anda kena berbalik. Mary Kay jual produk, USP dia apa? USP sebagai seorang salesperson tu apa? Dalam Mary Kay, USP dia adalah personal. So anda memang kena pergi jumpa secara personal, sebab ada banyak perkara yang nak disampaikan kepada prospek. That's why saya kata proses dia tak sama. Kalau anda jual produk tapi anda tengok orang yang menjual produk yang parcel dia banyak-banyak, saya pun boleh tunjuk kalau anda nak tengok parcel, tapi sekadar tengok je lah. Jadi anda kena tahu proses jualan untuk bisnes anda juga macam mana. Sebab setiap niche ataupun setiap bidang tu, ataupun setiap produk ataupun servis itu berbeza. Caranya, prosesnya berbeza. Okay, that's why bila mana saya berkongsi berkenaan dengan jualan, saya tak boleh nak hype seperti mana hype yang dibuat dekat luar sana. Sebab dalam jualan tidak ada rahsia. Saya dah ulang banyak kali, dalam jualan tidak ada rahsia. Yang ada hanyalah aktiviti. Jadi anda kena faham setiap aktiviti dalam bisnes anda, setiap aktiviti dalam produk ataupun servis anda tidak sama. That's why saya kurang nak menunjukkan apa aktiviti yang Y3 buat. Tapi sekiranya anda persoalkan balik kepada saya apa yang kami buat, mungkin nanti ada orang yang nak follow tetapi tak dapat macam mana kami mendapatkan jualan. Jadi saya berkongsi dengan anda untuk dibincangkan bersama, untuk kita sama-sama fikir macam mana kita nak tingkatkan jualan kita dalam bidang ataupun dalam niche produk ataupun servis. Okey, macam tadi saya tunjukkan parcel yang banyak. Ada banyak parcel. Kalau anda nak tengok sekadar boleh tengok. Cuma apa yang konten yang saya nak sampaikan kepada anda, anda kena study balik, anda kena brainstorm balik dengan anda punya pasukan anda, dengan leader anda. So dapatkan konten daripada saya. Nanti anda balik-balik dengan dalam team. So anda boleh orang kata apa, anda boleh bincangkan balik, kena brainstorm balik untuk keluarkan apa yang sesuai kepada produk-produk yang anda ada. Okay, jom kita nak bincangkan sekarang. Okay, apa yang saya nak share dengan anda, ada 3 teknik yang perlu ada supaya kita senang ataupun mudah nak close sales. Okay, untuk produk dan juga servis kita. Alright, so perkara yang pertama, poin yang pertama yang saya nak share dengan anda, anda kena pilih bakal pelanggan kita yang betul. Okay, anda kena pilih bakal pelanggan yang betul. Okay, masalah salesperson ialah kita selalu nak ataupun kita selalu
selalu orang kata apa, cakap produk kita memang untuk semua orang. Okay, kita selalu nak macam tu. Dan kita selalu ingat yang produk kita ni memang semua untuk semua orang. Semua orang. Maksudnya kat Malaysia ni ada berapa juta. Kita nak produk kita ni memang suit dengan semua orang. Macam tu. Semua salesperson rasa macam tu. Faham tak? Okay. Itu masalah yang utama yang saya nampak kepada ramai orang. Ramai salesperson yang bila mana dia pilih untuk menjual sesuatu produk, dia nak produk dia ni semua orang, kalau boleh siapa-siapa saja yang dia kenal, semua dia nak jual. Itu masalah dia. Okay. Jadi sebab tu ada masalah susah nak closing. Sebab kita ingat, kita memperkenalkan produk kita ataupun servis kita kepada ramai orang. Sama ada orang-orang yang sekeliling kita, kita rasa semua orang perlukan. Jadi bila mana semua orang perlukan, kita rasa macam bila kena reject, bila kena object, kita rasa alamak susahnya nak jual produk ni. Itu sebab dia lah. Sebab kita ingat semua orang adalah pelanggan kita. Okey. Kita bila mana kita ingat semua orang pelanggan kita, dekat situlah kita tak study sebenarnya siapa pelanggan kita yang betul. That's why point yang pertama ni kita kena pilih pelanggan yang betul. Okey, saya bagi satu contoh bagaimana yang dimaksudkan dengan kita kena pilih pelanggan yang betul ni. Okey, macam office kami di Y3 Asia ni, dia berkonsepkan studio. Tak adalah besar sangat, berapa square feet je. Tak besar mana, cuma kami berada di atas mall yang mana tim saya memang bertebaran. Kalau diorang rasa malas nak duduk dalam office, boleh je close ataupun buat sales dekat bawah. Pilihlah kat mana, kat swimming pool ke, dekat kedai minum kat bawah ni ke, coffee bean ke, Dr. Cafe ke, ikut suka diorang lah, diorang nak duduk kat mana. Sebab untuk pemahaman saya ataupun cara saya pun tak suka duduk dalam office. Sebab jualan ni boleh dibuat di mana-mana. Okay, so kami memang ada waktu bekerja, diorang masuk and then lantaklah korang nak buat apa, janji ada KPI korang kena settlekan. Itu je. Itu konsep yang saya buat lah di Y3. So apa yang saya nak cerita kat sini, masa saya nak dapatkan office ni 3 tahun lepas, saya berjumpa dengan salesperson dia. Dia nak closing. Okay, sebab tak semua orang pelanggan ataupun sesuai untuk berada di dalam mall yang berkonsepkan studio. Okay, apa target market ataupun apa target pelanggan dia yang salesperson tadi ni nak dapatkan pelanggan untuk sewa studio yang macam ni. Okay, dia tak fokuskan kepada semua orang boleh duduk di sini. Apa yang dia fokus, sebab yang ini resident, memang terkawal, memang secure lah kat atas ni. Walaupun resident tapi dia blok ni untuk office. Okay, jadi bagaimana dia nak kenal pelanggan? Okay, kalau pelanggan dia bertanya pada saya, adakah dah berkahwin ataupun berapa orang minimum nak letak dalam ni kan. Okay, masa tu bagi tahulah memang nak buat office, bukan nak buat rumah, memang nak buat office. Jadi sebelum ni nak ambil yang duplex. Duplex tak lepas sebab duplex tak sesuai untuk buat office. Katanya ingatkan nak ambil dua tingkat tu, tapi kami deal tak dapat. Sebab apa? Sebab duplex di sebelah blok yang satu lagi ni memang untuk orang yang dah berkahwin, yang ada anak.
Okay, untuk family. So tak sesuai blok tu dibuat office. Jadi untuk yang blok yang kami duduk ni ataupun unit yang kami duduk di blok ni memang office base. Keluar je pintu office, keluar je pintu office. So kat sinilah ramainya ramai apa ni, ada 3-4 orang Insta famous. Yang mana yang famous dekat Insta tu ada kat atas ni ramai lah. Saya je tak famous tau. Lagi apa lagi yang buat office lah. Kiranya blog ni untuk office base. So banyak perkara yang dia kena sesuaikan. Okay, walaupun orang tu boleh bagi duit pada dia, tetapi tak sesuai, bukan pelanggan dia. Jadi itu yang saya nak kongsikan kepada anda, macam mana mereka pilih bakal pelanggan mereka untuk diletakkan di dalam unit yang ada ni. Okey. Jadi bila dia tahu ataupun bila dia dah kelaskan pelanggan dia begitu, so senang tak dia nak closing? Senanglah, kan? Bila dia tak dapat pelanggan yang betul, maka jadi susahlah. Jadi so anda pun berbalik kepada bisnes anda, berbalik kepada apa yang anda jual, anda kena tahu, anda kena kenal bakal pelanggan anda siapa. So dah listkan dah ni siapa bakal pelanggan anda, so lebih mudah. Okay, lebih mudah. Bila tak suit je dengan kita punya produk ataupun perkhidmatan kita, kita go next. Okay, pergi lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi. Okay, buat aktiviti yang seterusnya. Okay, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, okay, bagaimana kita nak dapatkan jualan, okay, tapi kita tak pandai nak closing. Tadi saya kata saya nak bagi 3 teknik. So teknik yang kedua adalah anda sebagai salesperson, anda perlu tahu bila mana anda nak ask for sales. Okay, ask for sales. Okay, ini teknik ask for sales ni anda perlu belajar ataupun anda perlu mahirkan. Okay, sebagai seorang salesperson, skill ini, skill ask for closing ni anda perlu mahir, anda perlu buat latihan yang berterusan. Okay, sebab apa? Dia problem dia bila mana kita nak ask for sales, kita nak tengok kepada masa yang sesuai untuk kita ask for sales kepada prospek kita. Okay, takkanlah kita mula-mula conversation dengan prospek, kita terus nak ask for sales, kan? Kita terus nak dapatkan jualan. Logik ke macam tu? Mungkin orang kata apa, saya nak kongsikan dengan anda untuk dapatkan skill untuk ask for sales, untuk kita tahu bila masa yang sesuai kita nak ask, kita kena fact finding prospect. Saya ada banyak berkongsi berkenaan dengan fact finding prospect, kan? Okay, fact finding prospect ni kita nak lebih kenal bakal pelanggan kita. Ketika mana kita berhadapan dengan prospek, kita nak membina repo yang baik, supaya kita dapat mencari titik persamaan semasa berhadapan dengan prospek lah. Semasa kita dengan prospek, kita nak cari titik persamaan. That's why repo sangat penting juga untuk kita orang kata apa, saling mengenali prospek. Dan di situlah dalam kita membina repo, di situ ada banyak itu yang boleh kita guna skill fact finding untuk kita lebih kenal. Dan dari situ kita akan tahu bila masa yang sesuai untuk kita ask for sales. Okay, untuk ask for sales ni, banyak ataupun rata-rata salesperson pandai bersembang tetapi tidak pandai ask for sales. Okay, that's why kena
Jangan takut untuk ask, untuk bertanya, ask for closing lah, untuk bertanya, dapatkan sale. Dan majority salesperson bukan tak reti menjual, tetapi tidak tahu bila masa kita nak ask for sales. Kan? Betul tak? Ada banyak method, ada banyak teknik yang boleh kita gunakan semasa kita ask for sales. Cuma kita kena tahu proses sales cycle yang ada dalam bisnes kita, sama ada produk ataupun servis kita. Itu saja. Okay? Saya nak kena bagi contoh. Nanti ramai yang tertanya-tanya kan. Macam kami di Y3 Asia, okay, saya sebagai pengasas, kami menjalankan macam produk yang saya tunjuk tadi tu lebih kepada orang kata apa, team punya aktiviti jualan. Tetapi Y3 Asia punya model bisnes lebih kepada education, lebih kepada kami nak go to education, lebih kepada training dalam jualan, macam mana nak melipat kali gandakan jualan, ataupun bagaimana kita nak training team sales. Okay, so bila mana ada prospek yang tanya berkenaan dengan training, mana-mana iklan yang mereka nampak, so first kali kami akan fact finding dan sebagainya, buat sales cycle tu. Lepas tu kami akan bagi quotation. So sebut hargalah, okay, bagi dulu quotation, dan kami ambil masa dalam masa 48 jam, kena bagi dekat masa kat klien. And then dalam masa 48 jam, okay, kami akan follow up sama ada mereka nak respon ya ataupun tidak untuk kami jalankan training kepada pasukan jualan mereka. Okay, itu saja. So dalam proses ask for closing ni, kita sebagai seorang salesperson perlu bagi masa pada klien ataupun pada prospek. Tetapi jangan kita takut untuk ask for closing. Bila kita dah bagi quotation, okay, kami bagi quotation pada prospek ataupun pada klien, kita akan bertanya balik dalam masa 48 jam sama ada ya ataupun tidak. Alright, kalau ya, alhamdulillah. Kalau tidak, kita buka quotation yang baru, okay, pada orang lain. Okay, so jangan takut untuk ask for closing. So nasihat saya pada anda kat luar sana, bila kita dalam membuat jualan, kena tahu bila masa, apa masa yang sesuai, ataupun kita sendiri kena letak masa yang sesuai untuk kita follow up, untuk kita ask for closing kepada prospek kita. Alright, so itu teknik yang kedua. Terima kasih Cik Puan Lianang. Hai Cik Puan Nur Aniza. Okay, welcome to Sales Melina yang baru masuk. Kita dah ke teknik yang ketiga. Teknik yang terakhir yang saya nak share dengan anda semua, berkenaan dengan salesperson kena tahu proses bagaimana kita nak menukar prospek kepada pelanggan. Itu yang poin yang ketiga. Bagaimana salesperson nak menukar prospek menjadi pelanggan. Alright. Yang ini kita salesperson kena tahu proses ni. Maksud dia bagaimana daripada prospek kita nak jadikan mereka pelanggan kita. Dan proses ini saya nak nasihatkan pada anda, saya kena bagi tahu anda ni, sebab proses ini mengikut industri masing-masing, mengikut niche business masing-masing. Okey, saya bagi contoh. Sebagai contoh, produk yang berbentuk seminar. Y3 Asia menjalankan training, dan kami juga ada closing. Kami sebagai third party yang buat closing kepada seminar-seminar yang besar-besar dekat Malaysia. Cuma kami antara third party, so saya tak bolehlah mention kan. Okey, produk yang berbentuk seminar, dia akan ada konsep seperti free
ataupun dia ada siapa yang daftar paling awal akan dapat harga ataupun yuran fee lagi murah, early bird kan. So boleh ada, selalunya adalah dalam konsep seminar macam ni. Selepas tu akan ada proses filter daripada prospek kepada pelanggan. Setiap salesperson akan tahu bila proses kami ataupun salesperson nak menukar prospek kepada pelanggan. Semasa kita buat filter, kita dah tahu dah prospek ni sesuai jadi pelanggan. Prospek ni kita akan filter sampailah dia jadi pelanggan. Ada proses-proses dia. Jadi seperti di Y3, kami tahun lepas, saya cerita yang kami dah buat dalam Y3 Asia 2018, saya fokus kepada handling objection deck tool. Maksudnya kami tour ke seluruh Malaysia kecuali Sabah dan Sarawak, yang mana setahun buat tour secara percuma. Maksudnya satu hari, contohlah sekiranya kami berada di Shah Alam, satu hari saya hanya mampu cover 3 syarikat sahaja. Okey, kami pergi ke setiap syarikat ni buat tour, masuk untuk memperkenalkan handling objection deck ni kepada salesperson yang ada dalam syarikat tersebut. So kami tour 1 tahun tu lebih ratus syarikat juga yang dapatkan handling objection deck. Sebab masa tu handling objection deck baru, produk antara produk yang baru yang kami perkenalkan dalam industri online, yang mana kita sebenarnya ada tools untuk salesperson yang berada dalam bidang jualan, terutamanya online. Okay, so bila tour tu dibuat, kami bagi tahu apa fungsi handling objection deck kepada business owner dan juga pasukan jualan. Okay, dari situ kami boleh filter, boleh tahulah adakah kita dah ready untuk menukar prospek kepada pelanggan yang nak dapatkan HOD. Macam tu. So itu cara. That's why kita kena tahu bagaimana sesuatu produk itu ataupun sesuatu produk ataupun servis yang kita nak kenalkan kepada market ataupun kepada prospek-prospek. Dan bila kita buat tour satu Malaysia, that's why dekat handling objection deck, dalam setahun kami buat tour, kami boleh claim yang mana handling objection deck adalah produk ataupun tools untuk sales yang pertama di Malaysia. Okay, bukan sahaja-sahaja kami nak claim untuk produk tersebut. Okay, dari situ bila mana kita tour, kita pergi ke merata-rata tempat ni, dalam 1 tahun kita berjumpa dengan pemilik bisnes, kita duduk dengan ramai salesperson untuk sama-sama faham bagaimana nak handle objection ni. Barulah kat situ kami tahu sebenarnya Y3 dah ready ke belum untuk tukar prospek kepada pelanggan. Okay, itu point yang terakhir yang saya share dengan anda. So anda boleh ambil setiap teknik yang saya bagi ni. Ada 3 teknik dulu yang saya share dengan anda pagi ni. So 3 teknik ni anda dapatkan dulu, and then saya nak anda duduk dengan anda punya team, anda punya rakan-rakan yang buat niche yang sama, yang berada sama dengan anda. So bincangkan apa ataupun bagaimana teknik-teknik yang saya bagi ni untuk di-apply dalam anda punya bisnes, sama ada anda menjual produk ataupun anda punya servis. Okay, hai Cik Puan Nur Atika, Cik Puan Farah. Okay,
Make sense tak? 3 teknik yang saya dah bagi pada anda pagi ni. Okay. So jelas Alright. So bagi yang baru masuk, okay tak apa, nanti anda kena tonton balik daripada mula supaya mudahlah anda nak dapat poin-poin yang saya bagi. Okay, jadi sebelum saya end live, dah pukul 10. Okay, sebelum saya end live, saya nak recap seperti biasa. Okay, saya hari ni bagi pada anda topik nak dapatkan jualan tetapi kita salesperson tak pandai nak closing. So poin yang pertama, ada 3 teknik saya bagi tadi. Poin yang pertama adalah, kita kena kenal siapa bakal pelanggan kita. Okay, so siapa bakal pelanggan kita. Alright, kita kena pandai, kita kena pilih betul-betul bakal pelanggan yang betul. Pilih betul-betul bakal pelanggan yang betul. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang salesperson perlu tahu? Kita perlu tahu bagaimana ataupun bila masa kita nak ask for sales. Okay, itu perkara yang kedua. Yang terakhir, salesperson perlu tahu proses bila kita nak tukar prospek kepada, ataupun bila kita nak tukar prospek menjadi pelanggan kita. Okay, yang ini mengikut anda punya business. Okay, mengikut industri masing-masing. Alright, so akhir sekali saya nak buat kesimpulan untuk saya punya live pagi ni. Kesimpulannya, kita sebagai salesperson yang hebat, okay, kita perlu tahu proses jualan. Okay, perlu tahu proses jualan dan apa sebenarnya bisnes, apa sebenarnya industri kita yang kita buat sekarang. Proses jualan dia bagaimana. So anda kena tahu dan faham, barulah kita tak panik dalam menjalankan setiap aktiviti untuk mendapatkan jualan kita. Okay, itu yang boleh saya simpulkan pada pagi ni. Alright, so saya doakan anda semua berjaya dalam bidang jualan. Okay, insyaAllah. Okay, itu saja perkongsian saya pada pagi ni. Sehingga berjumpa lagi 2 hari dengan topik yang saya akan share dengan anda. Topik yang lain pula lah, tapi semuanya berkenaan dengan jualan. Okay, so jangan lupa like, share. Anda yang belum menonton video-video yang sebelum ni, anda boleh terus ke YouTube channel Adila Rahim. Anda subscribe kat sana, on notification. Nanti setiap kali saya update kat sana, anda tahu, anda dapat notification. Okay, InsyaAllah nanti saya share lagi, banyak lagi konten ataupun ilmu pengetahuan yang kita perlu ada dalam bidang jualan. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy selling and happy sales millennial. Bye bye. Selamat bercuti.